Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 18 Julai 2015, jam lebih kurang pukul 9.20 pagi, sebuah kereta yang dipandu oleh seorang lelaki telah terbabas di lebuh raya Pantai Timur LPT dipercayai berlaku akibat pemandunya mengantuk dan terlelap ketika memandu. Di sebalik kemalangan yang pada mulanya seperti kemalangan biasa, rupa-rupanya terbongkar satu pembunuhan kejam seorang wanita selepas penemuan mayat wanita berbalut dengan kain tebal di dalam kereta tersebut. Mangsa Nur Salwana Wahab berusia 28 tahun berasal dari Felda Chini, bekerja sebagai jurutol di Plaza Tol KLIA dan tinggal di sebuah flat bersama beberapa orang kawan-kawannya. Ketika itu mangsa sudah pun mempunyai tunang. Jadi apa sebenarnya yang telah berlaku kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Balai Polis Maran telah menerima laporan tentang sebuah kemalangan maut telah berlaku di kilometer 163 lebuh raya Pantai Timur arah ke Kuantan. Waktu itu adalah musim perayaan Aidilfitri dan merupakan hari raya kedua. Kemalangan melibatkan sebuah kereta Pro2 Viva yang melanggar pagar jalan dan seorang penumpang wanita tempat duduk hadapan kereta itu telah meninggal dunia. Pegawai dari Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM yang pertama tiba di tempat kejadian telah mengesahkan kemalangan tersebut seperti yang dilaporkan oleh orang awam. Ketika tiba di lokasi kejadian, pihak JPAM menemui wanita tersebut yang duduk di tempat duduk hadapan dengan kecederaan di bahagian leher. Sementara pemandu kereta iaitu suspek utama kes ini, Nur Halis Muhammad Zaid, berusia 29 tahun, patah tulang rusuk. Kedua-duanya kemudian dibawa ke Hospital Jengka untuk rawatan lanjut. Pegawai perubatan yang memeriksa tubuh mangsa mendapati ada keraguan dengan mayat mangsa. Ekoran tiada kecederaan luaran pada tubuh mangsa selain keadaan mukanya seperti lemas. Dia yang mengesyaki terdapat perbuatan keji dalam cara kematian mangsa membuat laporan kepada pihak polis. Mayat mangsa kemudian telah dibedah siasat dan pihak patologi mengesahkan bahawa punca kematian adalah kerana tekanan pada leher berkait dengan luka melecet di leher mangsa. Sampel DNA juga telah diambil dari badan mangsa yang kemudiannya didapati sepadan dengan DNA suspek dan terdapat DNA-nya di dalam kemaluan mangsa. Pada 21 Julai 2015, pihak polis telah membawa suspek ke balai polis untuk siasatan lanjut berkenaan kematian mangsa. Ketika itu, hasil ujian mendapati suspek positif dadah. Pada mulanya, suspek berkeras mengatakan mangsa meninggal dunia sewaktu kemalangan itu berlaku kerana lehernya tersangkut pada tali pinggang keledar. Suspek juga mengatakan bahawa dia dan mangsa dalam perjalanan dari Hospital Putrajaya ke Hospital Kuantan dan telah mendaftar keluar dari Hotel Sun Inns Equine di Seri Kembangan. Pihak polis tanpa membuang masa membuat siasatan lanjut di Hospital Putrajaya. Walau bagaimanapun, semakan mendapati maklumat ini adalah tidak benar. Hospital Putrajaya mengesahkan yang mereka tidak pernah menerima pesakit bernama Nur Salwana binti Wahab. Ini bermaksud suspek telah berbohong kepada pihak polis. Lalu apa sebenarnya yang telah berlaku pada hari itu? Pihak polis kemudian membuat siasatan di hotel suspek menginap. Hasil siasatan mendapati suspek datang mendaftar masuk hotel dengan mangsa pada pukul 7.41 petang 17 Julai 2015. Terdapat saksi yang memerhatikan pasangan itu memberitahu pihak polis bahawa pada masa itu mangsa kelihatan tidak sihat dan berjalan perlahan-lahan menaiki tangga dengan bantuan suspek. Kemudian pada lewat malamnya bersamaan awal pagi sekitar jam 12.30 pagi, suspek datang ke kaunter hotel dan memaklumkan bahawa dia ingin mendaftar keluar lebih awal. Pada waktu itu juga, suspek telah meminta seseorang untuk membantunya membawa mangsa turun dari hotel dan dimasukkan ke dalam kereta dengan alasan mangsa tidak sihat dan perlu dihantar ke hospital. Dengan bantuan seorang pengawal keselamatan hotel dan seorang rakan pengawal keselamatan tersebut, mereka berjaya membawa mangsa turun ke tingkat bawah dan kemudian dimasukkan ke dalam kereta Pro2 Viva. Pengawal keselamatan yang membantu mangsa memberitahu pihak polis bahawa apabila dia masuk ke bilik suspek, dia melihat mangsa tidak bergerak dan apabila dia memeriksa tangan mangsa, tiada denyutan nadi dan dia percaya ketika itu mangsa sudah pun meninggal dunia. Dia memaklumkan kepada suspek tentang nadi mangsa tidak berdenyut dan terdapat klinik berdekatan, tetapi suspek enggan menghantar mangsa untuk rawatan di klinik. Ketika itu, mangsa tidak memakai sebarang pakaian
pakaian dan tubuhnya ditutup dengan selimut, dan sebelum meninggalkan hotel, suspek bertanya kepada pengawal keselamatan yang membantunya di manakah hospital terdekat. Apabila dimaklumkan bahawa ia adalah Hospital Putrajaya, suspek meninggalkan tempat kejadian di dalam kereta Pro2 Viva bersama mangsa. Namun suspek tidak membawa mangsa ke hospital, sebaliknya membawa mangsa sehinggalah di lokasi dia mengalami kemalangan. Pada 31 Julai 2015, suspek yang bekerja sendiri sebagai mekanik kereta dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Maran atas pertuduhan membunuh mangsa. Nur Halis Muhammad Zaid didakwa membunuh Nur Salwana Wahab di kilometer 163 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Kuantan pada pukul 9.20 pagi 18 Julai 2015. Di mahkamah sama, tertuduh yang berasal dari Al-Muktafi Bilah Shah, Terengganu juga mengaku tidak bersalah atas tuduhan menggunakan dadah pada jam 2 petang 21 Julai di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Maran. Pada 2 Oktober 2018, Hakim Mahkamah Tinggi Temerloh telah menjatuhkan hukuman mati terhadap suspek atas tuduhan membunuh mangsa pada hari raya kedua tahun 2015. Suspek didakwa membunuh wanita itu di kawasan sekitar hotel di Seri Kembangan antara 6.30 petang 17 Julai 2015 dan pukul 2 pagi 18 Julai 2015 mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek kemudian telah membuat rayuan untuk mengetepikan hukuman mati ke atasnya. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan pada 10 Oktober 2019 telah menolak rayuannya dan mengekalkan sabitan dan hukuman berkenaan. Timbalan Pendakwa Raya berhujah keterangan seorang pakar patologi menunjukkan bahawa kematian mangsa disebabkan oleh jerutan dan bukan akibat hentakan tali pinggang keledar semasa berlaku kemalangan jalan raya seperti yang didakwa oleh suspek. Tidak mungkin kesan kecederaan yang panjang dan mengelilingi leher mangsa terjadi akibat hentakan tali pinggang keledar semasa kemalangan berlaku. Pada 16 Disember 2020, suspek yang disabitkan membunuh mangsa dengan mayat ditemukan berbalut selimut putih selepas kemalangan gagal dalam rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan Putrajaya untuk mengetepikan hukuman mati ke atasnya. Menurut Hakim, selepas meneliti hujahan dan rekod rayuan yang dikemukakan perayu, Mahkamah mendapati sabitan yang telah direkodkan ke atas suspek adalah selamat. Mahkamah juga mendapati tiada sebab untuk suspek mengganggu fakta dan dapatan oleh Mahkamah Tinggi yang dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan. Mahkamah juga mendapati rayuan dikemukakannya tidak mempunyai merit. Dengan ini, Mahkamah mengekalkan sabitan dan hukumannya. Oleh itu, suspek akan kekal dengan hukuman mati yang dijatuhkan ke atasnya. Tiada siapa yang benar-benar tahu apa yang telah berlaku kepada mangsa melainkan pelakunya. Apa yang pasti, perbuatan kejam suspek ini adalah disebabkan dia menurut nafsu dan meragut kehidupan mangsa adalah pilihan terakhirnya bagi mendapatkan mangsa. Takziah kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Nur Salwana Wahab. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.